Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Azri dan nombor metrik saya S72343. Baiklah, saya akan mengupaskan tajuk pilihan saya iaitu tajuk ke-9 mengenai peristiwa berdarah rusuhan kaum yang paling dahsyat yang berlaku di negara kita pada tarikh 13 Mei 1969. Mensertakan sebab berlakunya peristiwa tersebut dan pengajaran yang diperoleh dari peristiwa kita imbas kembali pada tarikh tersebut. Seperti yang kita tahu, peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 ialah insiden rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi ini telah merenggut nyawa serta harta benda dan mempunyai kaitan yang rapat dengan pilihan raya umum pada tahun 10 Mei 1969, merupakan satu titik hitam dan sejarah negara Malaysia. Seterusnya, semasa kempen pilihan raya 1969, calon-calon pilihan raya serta ahli-ahli politik dari kalangan parti pembangkang telah membangkitkan soal-soal bangsa Malaysia berkaitan dengan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu sebagai bumi putera dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Hal ini telah memberi kesempatan kepada ahli-ahli politik yang ingin mendapatkan faedah daripadanya dalam pilihan raya. Pada pilihan raya umum 1969, parti perikatan yang dianggotai oleh UMNO, MCA dan MIC telah memperoleh majoriti 2/3 dari parlimen walaupun masih berjaya membentuk kerajaan persekutuan. Hal ini disifatkan oleh parti pembangkang sebagai satu kemenangan yang besar buat mereka. Jumlah kerusi yang dimenangi parti perikatan dalam Dewan Kerakyatan iaitu parlimen telah menurun daripada 89 buah kerusi pada tahun 1964 kepada 66 buah kerusi pada tahun 1969. Antara punca konflik adalah yang pertama, layanan berat sebelah oleh tentera Jepun. Perkara ini sangatlah memberi kesan kerana pada zaman pendudukan Jepun, masyarakat tanah Melayu telah dilayan secara berbeza-beza. Seperti sebagai contoh, masyarakat Cina umpamanya telah dilayan dengan begitu teruk oleh tentera Jepun berbanding dengan orang-orang Melayu, iaitu orang tempatan. Keadaan ini berikutan Jepun yang pernah berperang dengan Cina sebelum ini menyebabkan perasaan saling mendendami antara satu sama lain masih segar dalam ingatan. Layanan berat sebelah ini telah menyemai perasaan permusuhan antara orang-orang Melayu dan orang-orang. Yang kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Perkara ini tidak kurang pentingnya dalam menyumbangkan faktor kepada peristiwa 13 Mei. Berikutan peristiharan kemerdekaan Tanah Melayu 1957, sebuah perlembagaan persekutuan telah dibentuk yang antara yang lainnya menyatakan dengan jelas tentang kedudukan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris adalah sebuah bahasa rasmi negara. Selepas 10 tahun merdeka, kerajaan akan mengkaji semula tentang kedudukan bahasa Inggeris dengan tujuan untuk menggugurkannya daripada status bahasa rasmi negara dan hanya bahasa Melayu sahaja yang diiktiraf sebagai bahasa rasmi. Untuk mencapai tujuan itu, pada 31 Ogos 1967, kerajaan telah mengadakan pelbagai kegiatan bagi tujuan memperluaskan penggunaan bahasa Melayu. Antara kempen yang dijalankan ialah Hari Bahasa Kebangsaan, Minggu Bahasa Kebangsaan dan Bulan Bahasa Kebangsaan. Pelaksanaan penggunaan bahasa kebangsaan telah dipelopori oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dengan dipimpin oleh Syed Nasir bin Ismail. Antara punca berlakunya peristiwa tragedi 13 Mei 1969 iaitu kerana persatuan-persatuan etnik. Hal ini kerana struktur masyarakat pelbagai kaum di Malaysia telah melahirkan banyak persatuan politik, sosial dan ekonomi yang memperjuangkan kaum masing-masing tanpa menghiraukan kaum yang lain. Menurut Nik Anwar Nik Mahmud, rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 adalah peristiwa tragis yang terburuk dialami oleh Malaysia. Peristiwa itu hampir-hampir memusnahkan negara ini. Namun, dengan kebijaksanaan pemimpin dan semangat setia kawan rakyat,
bencana itu telah dapat ditangani dan negara kembali pulih seperti sedia kala. Seterusnya kita akan pergi kepada pengejaran peristiwa 13 Mei 1969. Yang pertama, pengejaran yang boleh diambil adalah kehilangan nyawa dan harta benda. Kerana peristiwa 13 Mei 1969 ini sebenarnya tidak menghasilkan sebarang faedah kepada berlakunya perpecahan dan perbelahan yang telah berlaku di antara kaum Melayu dan kaum Cina, yang mengakibatkan kerosakan harta benda yang besar. Malah yang paling malang ialah nyawa yang telah terkorban akibat kejadian seperti ini, yang meninggalkan kesan dan pengejaran yang pahit dan getir kepada saudara mara dan kaum keluarga yang terlibat dalam tragedi. Pengajaran yang kedua adalah keuntungan kepada musuh-musuh negara. Hal ini dikatakan demikian kerana peristiwa 13 Mei telah menguntungkan kepada musuh-musuh negara yang sentiasa mengambil kesempatan dan peluang untuk memecah belahkan rakyat dan ingin menakluk Malaysia sebagai taklukan dan jajahan negaranya. Pengalaman yang perlu diteladani daripada peristiwa ini ialah keadaan negara yang menjadi tidak aman, huru-hara dan rakyat yang berbilang kaum berpecah belah akibat daripada rasa tidak puas hati dengan isu-isu yang sensitif, terutama isu perkauman antara kaum dan segala aktiviti masyarakat. Pengajaran yang ketiga, iaitu pengajaran yang terakhir, adalah perpaduan nasional. Hal ini juga kerana tragedi peristiwa 13 Mei ini memberi kepada kita pengajaran, dan kerajaan telah mengadakan dasar perpaduan antara kaum dan masyarakat sekeliling untuk dijadikan panduan dan pegangan masyarakat yang berbilang kaum bagi menjalankan hidup secara aman, sentiasa bersifat bersangka baik antara satu sama lain. Kesedaran penting di kalangan rakyat bahawa sikap hormat, bertolak ansur, bertoleransi dan menjauhi sifat-sifat yang terkeji